Okey, jadi sekarang kita akan tengok untuk hari ini potongan cukai bulanan. Okey, potongan cukai bulanan PCB. Okey, ada pada buku teks kamu muka surat 107. Jadi cikgu akan terangkan satu persatu lah sebab ia melibatkan istilah dan juga pengiraan. Okey, jadi kita lihat sama-sama saya punya slide ni. Okey, jadi sekarang, perkara yang pertama, apa dia potongan cukai bulanan? Siapa tahu? Siapa nak cuba orang kata jelaskan apakah dia potongan cukai bulanan? Potongan yang dikenakan ke atas gaji pekerja oleh majikan bagi membayar pendapatan bercukai. Okey, potongan bulanan. Okey, ingat tak yang cikgu pernah cakap sebelum ni? Kalau kira-kira bayar cukai, bapak banyak nak sebulan tu tak? Sampai ada yang kena RM5,000 sebulan pula, maafkan saya, setahun yang kita kira sebelum ni, bukan, betul tak? Yang kita tengok contoh tu, kena bayar sampai RM8,000 lah, kena bayar sampai RM5,000, RM3,000 kan, setahun. Jadi majikan ambil inisiatif buat potongan cukai bulanan agar kita taklah terasa sangat nak keluar sekedebak duit untuk bayar cukai, betul? Okey, jadi sekarang kita lihat sama-sama. Jika kamu ada sebarang benda nak tanya, terus je beritahu cikgu. Tanya cikgu direct dekat point mana yang tak faham tu. Boleh? Okey, jadi kita lihat sama-sama ya. Okey, definisi bagi potongan cukai bulanan. Okey, potongan pendapatan iaitu saraan pekerja untuk bayaran cukai pendapatan tahun semasa. Okey, jadi sekarang jumlah potongan tu berdasarkan jadual potongan cukai bulanan atau kaedah pengiraan berkomputer PCB yang disediakan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri iaitu LHDN. Okey, jadi sekarang perkara yang pertama, sekarang kita tahu bahawa PCB itu adalah potongan cukai bulanan. Maksudnya kita punya kerani keuangan, bila kamu dah bekerja nanti dia akan kirakan kamu ni boleh dipotong sebanyak berapa ringgit sebulan. Dia dah ada orang kata satu jangkaan lah untuk orang-orang ni sekian gajinya berapa sebulan boleh dipotong. Okey, jadi kita lihat saraan bulanan minimum layak PCB selepas tolak KWSP. Okey, ingat ya, bila kamu bekerja nanti kamu akan ada kumpulan potongan untuk kumpulan wang simpanan pekerja KWSP. Jadi duit gaji kamu tu dia akan tolak dulu dengan KWSP ni. Okey, jadi sekarang kita lihat pula individu bujang dengan individu berkahwin berbeza dia punya kelayakan gaji yang boleh dicukai tu. Okey, jadi kita lihat dulu. Ya. Cikgu gerakkan slide ke? Tak nampak? Kalau tak nampak. Oh, bila gerak slide tak nampak Tak bergerak cikgu. Tak bergerak. Tak bergerak. Dekat PCB je daripada tadi. Oh, okey. Sekejap Dia jadi balik lah ni. Nampak tak definisi tu? Nampak. Oh, nampak? Nampak. Okey. Baik. Okey, jadi tadi cerita pasal definisi saya dah terang dah. Okey, sekarang saraan bulanan minimum layak PCB. Untuk individu bujang dengan individu dah berkahwin lain kiraan dia. Maksudnya untuk gaji orang bujang berapa baru layak PCB. Untuk orang dah berkahwin berapa ribu baru layak PCB. Macam tu, bukanlah kiranya awak awal-awal bekerja dah terus kena potong siap-siap dah. Tidak, dia akan lihat kelayakan kamu dulu. Okey, jadi bagaimana kita nak lihat kelayakan tu? Contoh, nanti kamu habis belajar nanti, contoh bekerja, masa tu masih bujang lagi. Gaji macam mana yang layak potong PCB? Okey, gaji RM2,851 selepas ditolak dengan KWSP. Boleh? Okey, next.
Individu berkahwin dan pasangan tidak bekerja. Maksudnya kamu berkahwin dan pasangan kamu tak bekerja. Jadi gaji bagaimana yang layak untuk potong PCB? Bila kamu telah capai RM3,851. Okey, jadi gaji ini tertakluk kepada perubahan lah. Sebab ada tahun yang akan diubah. Maksudnya dia akan kira balik semula. Okey, boleh? Jadi, misal kata kalau kamu bekerja mendapat gaji yang kurang daripada kelayakan ini, adakah kamu perlu dipotong PCB? Agak-agaknya? Tak. Tak. Okey, bagus. Okey, jadi sekarang kita lihat seterusnya. Okey, nampak slide yang seterusnya ni? Nampak. Nampak. Okey. So, siapa yang nampak kita tanya, Irdina Balkis, apa yang besar dekat atas yang kamu nampak tu? Irdina Balkis, apa yang kamu nampak dekat atas besar-besar terpampang tu? Senyap je Irdina Balkis. Mio Adam, ada Mio Adam? Mio Ada. Ada. Okey, apa yang nampak besar terpampang atas tu? Tunaikan tanggungjawab anda. Okey, bagus. Tunaikan tanggungjawab anda. Sebab kita ni bila bekerja nanti memang itulah tanggungjawab kita, iaitu membayar cukai. Okey, jadi pembayar cukai perlu membuat perbandingan antara jumlah PCB yang telah dipotong dengan cukai yang perlu dibayar. Pada minggu lepas, cikgu dah ajar kamu dah bagaimana kita nak hitung cukai yang perlu kita bayar, betul tak? Ada proses pengiraan dia minggu lepas yang kita kena kira dulu pendapatan bercukai, lepas tu kita rujuk pula jadual yang banjaran tu, lepas tu boleh kita tahu cukai kita yang perlu dibayar ialah cukai dasar tambah dengan cukai ke atas baki, tolak dengan rebate kalau ada rebate. Betul tak? Okey, jadi untuk hari ni kita nak semak sama ada jumlah potongan cukai bulanan kita adakah lebih daripada sepatutnya yang kita bayar ataupun adakah kurang daripada yang sepatutnya kita bayar. Okey, jadi kita semak sama-sama. Okey, jika cukai yang perlu kamu bayar lebih daripada potongan cukai bulanan, maksudnya cukup tak kau bayar cukai tu? Cukai yang kamu perlu bayar lebih daripada PCB. Agak-agak cukup ke tak cukup kamu bayar duit tu? Tak cukup. Tak cukup lah, betul tak? Sebab cukai yang perlu dibayar lebih besar daripada potongan yang setiap bulan tu. Okey, jadi apa yang perlu kita buat? Maksudnya cukai tolak dengan PCB, maka kita dapatlah bayaran cukai yang kita tak cukup tu. Okey, jadi apa kita perlu buat? Kita perlulah bayar kepada LHDN. Faham tak? Maksudnya kamu bayar yang bulan-bulan sama ni tak cukup pun sebenarnya. Jadi berapa banyak yang tak cukup tu? Kamu kena bayar kepada LHDN. Okey, boleh setakat ni? Poin yang ni boleh faham? Boleh. Boleh kan? Simple je. Macam kita lah, contoh macam ni. Korang main kutu. Kan biasa main kutu. Ada ke budak-budak main kutu? Yang bayar duit berapa ringgit sebulan tu? Ada kan? Kadang-kadang seminggu korang banyak duit. Okey, jadi contohnya kamu dah aim dah nak beli contohnya PS5 contoh. So kamu pun main kutu. Sebulan berapa ratus contohnya lah, sampailah ratus. Contoh RM50 ke RM20 ke contoh. Kira sampai hujung bulan kamu total kan jumlah duit kutu kamu tu kononnya kamu dapat dalam lebih kurang 150. PS5 berapa ringgit? Saya tak main PS5. PS5 lebih kurang harga berapa? 3,000 kot. 3,000. So duit cukup ke tak? Tak cukup. Tak cukup. Jadi kenalah cari cara untuk mencukupkan dia, betul tak? Dan bayar kepada orang tu. Itulah kaedah dia. Ni saya analogi je lah. Okey, jadi sekarang kita lihat pula bagaimana kalau cukai yang perlu kamu bayar tu kurang daripada PCB.
Ini apa maksud dia? Kamu dah apa sekarang ni? Terlebih bayar. Yes, dah terlebih bayar, betul tak? Okey, bila dah terlebih bayar, apa yang kamu akan dapat? Potongan. Kamu akan dapatlah lebihan potongan tu, betul tak? Sepatutnya kamu kena bayar cukai 900 je. Tapi selama ni kerani sekolah kamu potong RM100 sebulan. Jadi kalau dah 12 bulan, potong duit tu, dah jadi berapa potongan kamu? 1,200, betul tak? Sebab 100 sebulan kamu kena potong gaji. Kali dengan 12 bulan dah 1,200. Kamu perlu bayar cukai sepatutnya 900 je. Jadi kamu akan dapat bakiah lebihan potongan, betul tak? Kamu dah terlebih-lebih bayar dah. So dapat balik lebihan potongan. Macam mana nak dapat lebihan potongan tu? LHDN akan pulangkan semula. Okey, biasanya dia akan tanyalah kaedah apa yang anda nak guna. Biasanya dia akan minta nombor akaun anda, akaun bank yang aktif lah. Jadi anda akan masukkan atau beri kepada pegawai dia nombor akaun bank, maka dalam tempoh beberapa hari ataupun dalam tempoh sebulan tu, duit lebihan tu akan dapat semula kepada kamu. Okey, so boleh faham tak? Boleh. Boleh kan? Kalau PCB anda tak cukup lagi bayar cukai, anda kena bayar baki yang tak cukup. Tapi kalau PCB anda terlebih bayar, anda akan dapat lebihan potongan balik. Okey, so adakah anda faham? Kita ada kat tepi ni. Sangat faham ke kurang faham? Sangat faham. Sangat faham kan? Walaupun faham sikit-sikit pun kira sangat faham Okey, next kita lihat apakah perasaan anda hari ni? Okey, apa yang anda rasa sekarang? Seronok. Seronok. Senorok? Itu menyorok namanya. Okey, jadi sekarang kalau kata kurang seronok pun takkan nak sebut depan Cikgu Siti kan? Mau kena hempuk ke saya? Okey, so kita lihat yang seterusnya. Kita masuk pada jom mengira. Okey. Nampak slide yang ni kan saya cakap seorang-seorang, tiba dah habis baca. Nampak Nampak. Okey, so sebenarnya slide ini adalah soalan daripada contoh buku teks muka surat. Okey, muka surat 108, betul. Okey, jadi sekarang kita lihat sama-sama. Okey. Gaji tahunan Encik Lim ialah RM74,000 pada tahun 2020. Itu gaji tahunan dia. Dia menuntut pelepasan individu sebanyak RM9,000, insurans hayat dan KWSP sebanyak RM7,000, insurans perubatan sebanyak RM1,325 dan perbelanjaan rawatan perubatan ibu sebanyak RM1,250. Dia juga telah mendermakan RM1,000 kepada pusat kebajikan yang diluluskan. Setiap bulan gajinya dipotong sebanyak RM180 untuk potongan cukai bulanan PCB. Jadi soalan kita. A. Hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar bagi tahun tersebut. B. Adakah Encik Lim perlu membuat bayaran baki cukai pendapatan? Jelaskan jawapan anda. Okey, jadi pada kita punya soalan ni terdapat sangat banyak maklumat, sangat banyak. Jadi kita kena perkara pertama saring dulu maklumat yang penting, yang ada keywords yang kita dah belajar sebelum ini. Jadi mari kita lihat sama-sama. Okey, kita lihat dulu untuk penyelesaian bagi soalan A. Hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar bagi tahun tersebut. Okey, jadi ini nak hitung cukai pendapatan ni, ini adalah yang kita belajar pada minggu lepas. Okey, iaitu kita kena dulu tahu berapa pendapatan bercukai dia. Betul tak? Barulah kita tengok bajaran dia di mana. Barulah kita boleh hitung cukai dasar tambah cukai ke atas baki tolak rebate. Betul tak? Rebate.
Jadi sekarang kita lihat langkah pertama. Keluarkan maklumat dan hitung pendapatan bercukai. Jadi apa maklumat yang kita ada tadi? Kita ada jumlah pendapatan, betul tak? 74,000. Kita ada pengecualian cukai iaitu derma. Dia kata dia derma 1,000. Ingat ya, pengecualian cukai boleh jadi kamu menderma atau kamu beri sumbangan atau kamu beri hadiah, betul tak? Ada kita dah belajar awal-awal minggu lepas kan? Jadi dekat sini dia beri derma 1,000. So itu adalah pengecualian cukai. Beza dengan pelepasan cukai. Pelepasan cukai ni yang kita dah belajar minggu lepas, ia adalah apa? KWSP. Lagi apa lagi pelepasan cukai? Rawatan perubatan, betul tak? Dan apa-apa sahaja yang terkandung dalam senarai pelepasan cukai. Dan kebiasaannya kadang-kadang ia berubah berdasarkan kata kerajaan punya dasar lah. Ada perubahan dia. Okey, tapi anda dah nampak beza kan? Kalau derma dia jatuh sebagai pengecualian cukai. KWSP, rawatan perubatan sendiri ke, rawatan perubatan mak ke, ayah ke, ataupun insurans-insurans yang kita ambil tu, itu semua bawah pelepasan cukai. Jadi sekarang pelepasan cukai kita ada banyak jenis tadi, betul tak? Kita ada KWSP, kita ada pelepasan individu. Okey, pelepasan individu ni, yang 9,000 ni, ini memang dia dalam sistem kiraan LHDN dah, dia dah tetap dah. Satu individu sendiri tu RM9,000 akan ada pelepasan. Okey. KWSP dia 7,000 tadi. Insurans perubatan 1,325 dan kos rawatan ibu pun dia boleh buat pelepasan cukai iaitu 1,250. Maka kita tambah belaka-belaka semua ni. Kita tambah belaka-belaka kawasan yang pelepasan cukai ni, kita dapatlah amount 18,575. So boleh tahu bagaimana dapat 18,575 ni? Boleh. Boleh, iaitu ini adalah pelepasan cukai sahaja. Jadi sekarang kita dah kira ke cukai pendapatan? Belum lagi. Kita baru nak check dulu pendapatan bercukai dia berapa. Okey, kita semak pendapatan bercukai dia. Okey, minggu lepas cikgu dah ajar dah formula pendapatan bercukai iaitu jumlah pendapatan tolak pengecualian cukai tolak pelepasan cukai. Jadi jumlah pendapatan 74,000 tolak 1,000 iaitu pengecualian cukai tolak 18,575 iaitu pelepasan cukai. Maka dapatlah pendapatan bercukai dia RM54,425. Ini pendapatan bercukai dia. Boleh faham setakat ni? Boleh. Boleh. Ini kisah minggu lepas je, betul tak? Okey. Tak masuk lagi cerita yang hari ni PCB. Belum lagi. Ini baru cerita minggu lepas je. Dia carry apa benda kita belajar minggu lepas. Okey, sekarang kita lihat pula. Langkah kedua, apa perlu kita buat? Kita rujuk jadual banjaran pendapatan. Okey? Untuk kita tahu dekat jadual mana yang orang kata menepati ada dia punya julat gaji dia tu. Okey? Julat gaji, maaf saya. Julat pendapatan bercukai dia tu. Okey, jadi tadi kita dah kira pendapatan bercukai dia ialah 54,425. Terletak pada banjaran pendapatan seperti di bawah. Yang ni kamu boleh rujuklah jadual pendapatan yang pada jadual pink muka surat 105 tu lah. Jadi saya dah keluarkan pada kamu iaitu 54,425 terletak di antara RM50,001 hingga RM70,000. Betul tak? Antara ni ada RM54,000 tu, betul? Betul. Betul. Jangan kita tengok dekat rumah orang lain pula pergi tengok kat rumah melebihi 2 juta, tak logik langsung. Pendapatan bercukai baru RM54,000. Pergi tengok dekat yang juta-juta. Jangan. Tengok yang mana dia ada. Kelompok mana 54,000 tu berada. Jadi kelompok inilah. Okey, jadi pengiraan dia 50,000 yang pertama, cukai dia, cukai dasar, orang panggil 1,800. Manakala 20,000 yang berikutnya, kadar yang ditetapkan adalah 14% daripada baki, betul? Jadi paling maksimum ialah 2,800. Ni paling maksimum lah.
Macam okey, barunya ada sebenarnya yang PM saya, cikgu, macam mana dapat yang 20,000 berikutnya? Apa yang anda faham sebenarnya? Kalau kat atas 50,000, kat bawah 20,000. Apa yang anda faham dekat sini? Kiranya gaji dia 70,000 lah. Pandai. Sebab dia bagi julat gaji 50,000 RM1 hingga 70,000, betul tak? Jadi kalau yang pertama 50,000 pertama kamu dikenakan terus lamsam 1,800, maka tinggal gaji kamu, kalau kamu gaji pula, pendapatan mencukai kamu 70,000, maksudnya kamu ada lagi baki 20,000 lah, betul tak? Itu yang sini 20,000 tu. Okay. Dia bergantung dekat sini sebab kita starting kita 50,000. Jadi kalau kita dah guna 50,000 yang pertama, baki yang tinggal, tolak je lah. Kan? Itu yang muncul 20,000 yang berikutnya tu. Okey. Jadi dia adalah 14%. Okey, jadi sekarang kita lihat pula. Kita dah tahu dah ni, pendapatan bercukai dia terletak kat banjaran mana. Jom kita kira dulu cukai pendapatan yang perlu dia bayar. Ini pun masih lagi cerita minggu lepas sebenarnya. Iaitu first kita kena hitung dulu cukai dasar, iaitu cukai bagi 50,000 yang pertama. RM1,800. Direct je terus ambil pada jadual. Boleh? Ini orang panggil sebagai cukai dasar. Betul tak? Cukai ke atas baki berikutnya. Macam mana nak hitung cukai ke atas baki? Okey, 54,425 tu kita tolak dengan 50,000. 50,000 yang pertama tadi. Kita darabkan dengan 14%, iaitu rujuk pada jadual 14%. Maka kamu kira-kira guna kalkulator sebiji sebuntat, dapatlah RM616.50. Okey, yang ini yang kamu dapat. Okey. Ada tak yang nak tanya, cikgu yang 2,800 ni bila nak guna? Ada tak orang yang nak tanya? Boleh juga. Boleh. Okey, macam mana dia dapat 2,800 dan kenapa untuk kes kita ni kita tak guna pun nilai 2,800? Sebab gaji dia tak cukup pun kan? Siapa yang bijak sekali tu jawab tu? Asuhan manja. Asuhan manja. Okey, betul. Maksimum pendapatan bercukai ialah RM70,000, betul tak? RM70,000. Itu yang kena sampai 2,800 tu. Sedangkan dia punya pendapatan bercukai baru 54,425 je. Jadi tak ada lah sampai 70,000 pun, betul? Okey. Jadi tu yang dapat RM616.50 sahaja cukai ke atas baki. Lainlah kalau kamu punya gaji memang contohnya dalam 70,000. So 70,000 tolak 50,000 yang pertama tu dapat 20,000. 20,000 kalau darab dengan 14%, itu yang dapat 2,800 tu. Faham? Kalau tak percaya boleh guna kalkulator. 20,000 darab 14%. Macam mana kira 2,400 dapat? 20,000 darab 14%. Dapat 2,800. Itu kalau maksimum lah kamu punya pendapatan bercukai sampai 70,000. Tapi sebab dia kan berada di antara je 54,000 je. 54,000 dia kan dah hampir dengan 50,000 je, betul tak? Jadi selisih dia kecil je lah. Bila selisih kecil, kalau kali dengan 14% dapat sikit je lah, betul tak? Gitu. Betul. Boleh faham ke? Boleh. Okay. Boleh, bagus. Jadi sekarang, sebelum dia cakap, cukai pendapatan yang perlu dibayar, okay, kita kena tambah cukai dasar dengan cukai kat atas baki, betul tak? Lepas tu kita tolak dengan rebate. Rebate ada dua perkara, sama ada gaji pendapatan bercukai anda kurang daripada 35,000 ataupun kamu pembayar zakat. Ada dua je cara untuk kamu dapat rebate, betul tak? Okey, jadi untuk kes Encik ni, Encik apa tadi cerita dia? Encik Lim. Encik Lim, dia layak ke dapat rebate? Agak-agak dia layak ke rebate? Layak. Layak ke dapat rebate? Tak layak. Dia
Ha, zakat je. ada dua jenis ribat. Ribat ada dua. Sama ada kamu pembayar zakat, orang Islam lah. Dah sure lah, bukan tak nak Cik Lim ni. Okey, ataupun kamu punya pendapatan bercukai. Tak layak. Pendapatan bercukai kamu kurang daripada 35,000, betul tak? Okey. Pendapatan bercukai dia 54,000 lebih. Sure lah dah besar daripada 35,000, betul? Betul. Dia pula tak bayar zakat. Pendapatan yang bercukai pula pun bukan kurang 35,000. So layak ke ribat dia? Tak layak. Tak layak. Bagus. Bila tak layak, maka dia perlu je lah bayar kedua-dua ni, iaitu cukai dasar tambahlah dengan cukai ke atas baki. Okey, jadi tambah-tambah guna kalkulator, dapatlah cukai pendapatan yang sepatutnya dia kena bayar, iaitu RM2,416.50. Okey, boleh ke setakat ni? Boleh. Ni hanya cerita minggu lepas je ni. Tak ada lagi cerita pasal potongan cukai bulanan. Belum lagi. Baru cerita minggu lepas je. Dia macam slow-slow nak bawa kamu ke cerita hari ini. Jadi setakat ni boleh faham? Boleh Boleh. Alhamdulillah. Maka jom kita tengok slide seterusnya. Okey, slide seterusnya. Adakah Encik Lim perlu membuat bayaran baki cukai pendapatan? Jelaskan jawapan anda. Maksudnya kita kena semak dahulu. Adakah PCB dia tu lebih daripada cukai yang perlu dibayar ataupun PCB dia tu terkurang daripada cukai yang perlu dibayar? Jadi kita semak sama-sama. Okey, tadi dia cakap, keluarkan maklumat daripada soalan dan jawapan DA. Okey. Jumlah PCB dia yang kena potong setiap bulan RM180, betul tak? Jadi bulan ada 12. So 180 kalau kali dengan 12 dapat 2,160. Betul? Ini jumlah potongan cukai dia selama setahun lah. 2,160 ni setahun dia potong banyak ni. Tadi kita dah kira cukai pendapatan yang perlu dia bayar sebanyak RM2,416.50. Jadi apa yang anda boleh buat kesimpulan dekat sini? Yang 2,419 tu tolak dengan 2,190. Dia selama ni potong-potong setiap bulan tu cukup ke tak cukup selain bayar cukai dia? Tak cukup. Tak cukup. Dia terkurang bayar. Dia terkurang bayar. Pandai. Itu yang saya nak kamu tengok sama-sama. Jeng. Kita bandingkan cukai pendapatan yang perlu dibayar dengan PCB yang dipotong. Okey, jadi kamu kata tadi cukai yang perlu dibayar tu lebih daripada PCB ataupun PCB tu kurang daripada cukai yang kena bayar, betul tak? Jadi maksudnya tak cukup lah selama dia duduk bayar cukai. So bila tak cukup, kita nak tahulah berapa yang dia tak cukup. Maka kita ambil nilai cukai yang dia perlu bayar, kita tolakkan dengan nilai PCB yang dah potong. So RM2,419.50 tolak dengan RM2,160. Maka dapatlah bayaran cukai yang tidak cukup tu sebanyak RM259.50. Okey, boleh faham tak? Boleh. Lepas tu dia kata, okey, jelaskan jawapan anda. Jadi apa yang perlu Cik Lim buat ni? Dia perlu bayar sebanyak RM259.50 kepada LHDN. Betul tak? Kerana jumlah PCB yang dipotong tidak mencukupi untuk cukai pendapatan yang perlu dibayarnya. Okey, boleh faham tak? Tadi kita guna kiraan, yang ni kiraan, yang ini kita kena guna ayat sebab sekarang soalan jelaskan. Bila jelaskan kita kena bagi dalam bentuk ayat lah dengan sokongan. Kenapa kita kata dia kena bayar? Sebab PCB dia tidak cukup. Okey. Jadi untuk setakat ni sebab kita dah hampir dah 9.30, hampir tamat dah kita punya kelas. Okey. Boleh faham tak setakat ni? Boleh. Boleh. Okey.
bagi yang tak berapa faham lagi, tak apa, saya akan kongsikan slide ini, saya akan kongsikan Gmeet kita punya apa nama? Rakaman untuk kamu lihat balik semula, sebab ialah ada yang kadang baru bangun tidur macam tak nampak lagi, tengok nombor pula tu tak faham lagi. Bila you tengok balik semula nanti insya-Allah dia lebih faham. Macam itulah. Okey, jadi untuk yang taksiran cukai bersama dengan taksiran cukai berasingan, yang tu kita bawa kepada hari Rabu. Boleh ya? Okey, jadi untuk hari ni sebagai kerja macam kata latihan pengukuhan, saya nak kamu buat soalan nombor 4 sahaja. Muka surat 113. Nombor 4 sahaja. Berdasarkan apa dia? Dah nak habis ni. Dah habis. Oh ya. Nak habis apa yang? Nak habis Gmeet dah ni. Nak habis Gmeet dah. Tapi kita punya ni banyak lagi cukai lepas ni. Kita nak kena belajar kira cukai pintu, cukai tanah, cukai apa lagi, motor. Banyak. Jadi yang sekarang ni baru cerita pasal cukai pendapatan je. Okey. So itu sahaja untuk hari ini. Ingat jangan lupa buat latihan nombor 4. Latihan nombor 4 muka surat 113 ni kita akan bincang masa hari Rabu nanti. Waktu kita Gmeet juga. Terima kasih kelas. Terima kasih. Terima kasih.